Bila datang seorang orang Ansar yang bawa satu uncang duit dinar perak, hampir tangan dia tak boleh nak angkat, dia letak depan Rasulullah SAW. Dia orang pertama. Dia orang pertama yang dengar kejap. Dia orang pertama yang bawa duit tu, nampak tak? Orang lain tak bawa. Dia orang pertama yang mencetuskan ataupun mencetuskan sunnah Rasulullah untuk bagi sedekah. Bila dia letak uncang duit perak depan Rasulullah, qal thumma tataba'al muslimun. Tiba-tiba ramai orang bangkit, yang ni bawa kurma, yang ni bawa pakaian, yang ni bawa makanan. Qal hatta faja'a an-nas wa tasaddaqu. Orang ramai mari letak barang. Hak ni letak kurma, ni letak makanan. Hatta tajamma'a 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaumani min at-ta'am wa thiyab. Sampai terkumpul 2 bukit kecil makanan, pakaian dan duit perak dan emas depan Rasulullah. Hatta istashraqa wajh Rasulullah faka'annahu madhhabah. Abdullah Jarir ibn Abdullah al-Bajli radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Muslim, bila Rasulullah SAW tengok orang ramai letak sedekah depan Rasulullah, muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seronok sangat seperti satu ketulan emas. Abdullah Jarir ibn Abdullah al-Bajali sebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'." Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, maksudnya apa? Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, maksudnya barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud dia buat sunnah baru. Harap sahabat, harap sangat faham maksudnya, apa maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentafsirkan sunnah dalam hadis tersebut sebagai sunnah Nabi SAW itu tidak tepat. Memang kita tidak nafikan, ada kelebihan, ada pahala yang besar. Misalnya sunnah sutrah, sekarang orang tidak lagi bersutrah dalam sembahyang, lalu kita hidupkan balik. Tetapi dalam hadis tersebut, sunnah bukan makna sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kalau dimaknakan sunnah dalam hadis man sanna fil Islami sunnatan hasanatan itu adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW yang baik, tidak akan di hujung hadis Nabi SAW juga bersabda, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam hal keadaan Islam itu satu sunnah yang buruk. Jadi kalau ditafsirkan sunnah dalam hadis dengan makna sunnah Nabi, maka seolah-olah kita menerima ada sunnah Nabi yang buruk. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang buruk, adakah di sana sunnah Nabi yang buruk? Jadi memahamkan sunnah dalam perkataan itu dengan makna yang istilahi, iaitu sunnah Nabi ataupun at-tariqatul mardiyah al-maslukatu fid din, jalan yang diridai yang dijalani dalam agama, itu tafsiran yang kontradiktori, kerana sunnah Nabi tidak ada yang buruk. Sunnah Nabi SAW kesemuanya baik. Maka sunnah dalam hadis tersebut adalah sunnah dari segi bahasa. Sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, jalan boleh jadi hasanah, baik, boleh jadi sayyi'ah sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Maka tengok juga hadis ini boleh ditafsirkan dengan hadis yang lain, dengan uslub yang lain, yang mana ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membuat bid'ah dalam solat. Solat sebelum itu ialah orang yang datang kemudian, dia tertinggal rakaat, dia akan diberi isyarat oleh orang yang sedia ada, lalu dia sembahyang dahulu mana yang dia tertinggal dan dia join jamaah. Tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang, lalu beliau tidak tunggu isyarat daripada orang, bahkan beliau tidak hiraukan, beliau terus masuk jamaah. Selepas salam baru beliau sempurnakan yang mana beliau tertinggal. Lalu Nabi SAW menyuruh orang melakukan seperti begitu. Nabi mengatakan, qad sanna lakum Mu'adz, sanna lakum Mu'adz, Mu'adz telah buat satu cara yang baik buat kamu. Bukan maksudnya kita buat satu amalan jadi sunnah baik. Tak ada sunnah baik ataupun sunnah buruk. Minta maaf. Tidak ada kata bid'ah yang baik, bid'ah yang tak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu bid'atin dalalah. Kullu. Perkataan, dan hadis ini sahih, hadis Muslim, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Bagaimana kita kata ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik? Mana boleh macam tu? Rasulullah kata kullu, semua.
hadis Nabi SAW ini tidak boleh difahami in isolation, difahami secara terpencil. Sebaliknya perlu difahami dengan suluhan ayat suci Al-Quran, perlu difahami dengan suluhan hadis-hadis Nabi yang lain, dan perlu juga disuluh dengan kaedah bahasa Arab. Maka dalam kaedah bahasa Arab, kullu boleh bermakna semua, ini dipanggil kullu jami', dan kullu juga boleh bermakna sebahagian, dan itu dinamakan kullu majmu'. Jadi kalau dikatakan bolehkah kullu bermakna sebahagian, jawapannya bukan setakat boleh, bahkan kerap kali bila kalimah kullu digunakan di dalam Al-Quran, yang dikehendaki adalah sebahagian ataupun kebanyakan. Misalnya kita ambil contoh daripada ayat suci Al-Quran, supaya saudara-saudara kita termasuk Al-Fadhil Ustaz Muhib dapat lihat bahawa ulama bila mengatakan hanya sebahagian saja bid'ah yang sesat, sementara sebahagian yang lain adalah hasanah, adalah baik, mereka bukan mereka-reka atau nak melawan Nabi SAW. Bahkan mereka ini yang Allah Ta'ala sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya adalah ulama. Mereka itu memahami sabda Nabi SAW dengan kefahaman yang paling tepat. Baik, ambil contoh firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammir, membinasakan. Apakah yang membinasakan? Iaitu angin taufan membinasakan. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Bi amri rabbiha, kerana perintah daripada Tuhannya. Ada perintah daripada Allah supaya taufan itu membinasakan. Yang dibinasakan tu kalau ikut ayat Quran, kulla syai'in. Jadi kalau ikut zahir ayat Quran, oleh kerana kul diterjemahkan sebagai setiap, bila berlaku taufan kepada kaum Ad, tidak ada satu pun yang tidak binasa. Kerana kulla syai'in bermakna setiap sesuatu. Tetapi kalau kita sambung ayat tersebut lagi, Allah Ta'ala berfirman, ternyata Allah Ta'ala berfirman, asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut, kaum Ad, tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Maka dengan nas Al-Quran sendiri, kalau begitu tempat tinggal tidak binasa. Bahkan yang berlaku adalah walaupun gunung ganang adalah syai'un, gunung ganang tidak binasa. Walaupun langit dan bumi syai'un, sesuatu, langit dan bumi tidak binasa. Jadi walaupun ayat Al-Quran mengatakan taufan itu membinasakan setiap sesuatu, tetapi yang dimaksudkan adalah kebanyakan. Banyak sekali benda-benda yang binasa dengan taufan itu, tetapi tidak semua. Dalam suratul Kahfi, firman Allah Ta'ala menceritakan bagaimana hiwar, percakapan, perbualan antara Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Ketika mana Nabi Musa AS mahu menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS, asalnya Nabi Khidir kata, kamu tak akan sabar kalau nak mengaji dengan saya. Jadi kata Nabi Musa AS, insya-Allah kamu akan dapati saya sabar. Jadi syarat yang dikenakan oleh Nabi Khidir AS, jangan tanya dulu. Sampai masa beliau akan terangkan. Tapi Nabi Musa AS sebagai seorang Rasul, jelas baginda tidak tahan melihat perbuatan-perbuatan Nabi Khidir AS yang pada zahir syariat tak betul. Pada timbangan syariat, perbuatan tu tak kena. Antaranya adalah bila mereka berdua naik sampan, naik perahu, Nabi Khidir tebuk lubang pada sampan itu. Kan ini pada zahir syariat tak betul kerana merosakkan harta benda orang dan mendedahkan pada risiko tenggelam. Kerana bila ada lubang boleh jadi air masuk. Jadi di akhir setelah berlaku lagi dua kejadian dan mereka tidak lagi akan kekal bersama, Nabi Musa ikut mengaji dengan Nabi Khidir AS. Nabi Khidir terangkan, ammas safinatu fakanat limasakin. Ya, adapun sampan itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka ini bekerja di laut. Fa aradtu an a'ibaha, saya itu nak sosakkan sampan yang jadi punca pencarian orang-orang miskin ini. Fa aradtu an a'ibaha wa kana warahum malik, wa kana warahum malik, kerana ada di sana seorang raja yang sedang mengejar mereka. Yang mana raja ini raja yang zalim, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja ini mengambil setiap sampan. Jadi kalau kita ikut zahir kul yang bermakna setiap, maka tidak ada sampan yang tidak diambil oleh raja tersebut. Ya, sebab Allah Taala dah berfirman, ya'khudhu kulla safinatin, mengambil setiap sampan. Baik. Jadi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Semua, tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir mengatakan, oh tidak, bukan semua sampan dirampas oleh raja tersebut. Baik, kalau nak ikut logik, cara berhujah Ustaz Muhib, maknanya ahli tafsir ni semua nak lawan Allah.
Ya, ahli tafsir ni nak kata Allah, aku rasa tak betul ni setiap sampan dirampas. Ya, sebenarnya ada sampan dirampas, ada sampan tak dirampas. Adakah begitu cara kita berfikir? Ahli-ahli tafsir ni nak lawan Allah? Ahli-ahli tafsir ni rasa dia lebih pandai daripada Allah? Allah kata kulla safinah, ahli tafsir kata tidak? Bukan. Tetapi ahli tafsir ini mereka memahami ayat Quran ini secara keseluruhan. Kan tujuan kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan itu adalah disebut irtikab akhaf ad-dararaini, iaitu memilih mudarat yang lebih ringan. Ya. Orang putih kata choosing lesser of two evils. Kadang-kadang kita dalam hidup tersepit, ya, kita memang nak yang terbaik, tapi kadang-kadang yang terbuka di depan kita hanya ada keburukan. Maka dalam keadaan demikian, kaedahnya adalah kita memilih antara keburukan yang berada di depan kita itu mana yang lebih ringan, iaitu kita lakukan demi untuk menolak keburukan yang lagi satu. Jadi antara sampan dirampas oleh raja yang zalim tersebut dengan sampan ada lubang, ya, in future mungkin boleh baiki dan sebagainya, maka tentulah mudarat yang lebih ringan adalah sampan itu berlubang. Dengan berlubang itu, raja yang zalim ini dia memilih, dia hanya tengok sampan yang elok, dia rampas, ya, sampan yang tak elok dia tidak ambil. Jadi walaupun ayat Quran mengatakan kulla safinah, tapi dari segi konteks cerita tersebut yang dimaksudkan dengan kulla safinah adalah ba'du ataupun aksaru, ya, kebanyakan sampan ataupun sebahagian sampan, bukan semua. Bahkan uslub kullu dengan makna sebahagian ini juga adalah uslub Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis misalnya Nabi sallallahu memberitahu kullu bani adama ya'kuluhu turabu illa ajbaz zanab. Ya, setiap anak Adam, ya, Ustaz Muhib cuba dengar, ya. Setiap anak Adam ya'kuluhu turab, akan dimakan oleh tanah, illa ajbaz zanab, kecuali tulang sulbi. Jadi kalau kita tengok zahir hadis, tidakkah disebut di situ bahawa setiap anak Adam dimakan oleh tanah yang akan reput bila mati? Tetapi dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan Allah mengharamkan ke atas bumi dari memakan jasad para Nabi. Padahal para Nabi adalah anak Adam. Dan juga jasad orang mati syahid, biasa Allah jaga, tidak terjejas jasad mereka. Padahal orang mati syahid anak Adam. Bahkan kadang-kadang berlaku, bukan Nabi, bukan orang mati syahid, orang kampung kita 30 tahun yang lalu meninggal. Mati di atas katil saja. Tapi bila digali jenazahnya atau berlaku sesuatu, jenazahnya ternampak, Masya Allah, Tabarakallah, jenazah masih elok, tidak reput. Oh, kalau macam tu, hadis Nabi tak betul lah Ustaz. Bukan hadis Nabi tak betul. Mustahil lah hadis Nabi tak betul. Cara kamu faham hadis tak betul. Kamu tidak boleh faham kullu bani Adam dengan makna setiap itu dengan makna semua, tapi kamu kena faham kullu bani Adam dengan makna ghalib, kebanyakan anak Adam bila mati akan reput, tetapi bukan bermakna semua. Demikian hadis Nabi SAW. Al-habatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Habatu sauda' menjadi penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Kata para ulama, yang dimaksudkan setiap penyakit itu adalah kebanyakan. Kerana realitinya ada penyakit-penyakit yang walaupun dirawat dengan habatu sauda' tidak dikurniakan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Habis Nabi SAW kata likulli da'in, bagi setiap penyakit. Ya, tapi setiap kul itu boleh dengan makna sebahagian. Bahkan sebenarnya, ya, kalau Ustaz Muhib, saudara-saudara kita yang sefahaman, yang sefikrah dengan beliau dalam masalah bid'ah ini, mahu membuka hati dan dada mereka, mereka juga akan setuju bahawa hadis kullu bid'atin dalalah tidak akan bermakna semua. Ya, buktinya saya dengar sendiri, ya, daripada rakaman ataupun live Ustaz Muhib semalam, dia kata ini perkara bid'ah dunia, tak ada apa, ya, guna telefon, pakai baju t-shirt macam beliau semalam, ataupun naik kereta, ataupun guna jam, ya, tengok jam dan sebagainya, itu tidak apa, kerana ia hanya urusan dunia. Boleh katakan ini semua adalah kesepakatan hampir semua ulama, ya. Tidak ada ulama yang membangkang pembahagian bid'ah kepada dua ini. Imam Syafi'i, ulama salaf. Ustaz Muhib tu bagi tahu semalam, Imam Syafi'i adalah ulama di generasi tabi'in. Maka kalau kita itu nak ikut salaf dalam agama kita, maka kita kena ikut salaf bahawa bid'ah itu bukan hanya satu.